Salam sejahtera, nama saya Joanne Hana Lukas Monet dari Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tajuk pembentangan saya ialah Emotional Intelligence, Self-Efficacy and Job Certification of Schools Counselor. Abstrak dalam kajian saya ialah tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan tahap kecerdasan emosi, efikasi kendiri dan kepuasan kerja dari segi demografi. Seramai 229 orang responden terlibat dalam kajian ini. Fokus utama kajian adalah untuk mengenal pasti perbezaan tahap kecerdasan emosi, efikasi kendiri dan kepuasan kerja guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di Sarawak. Pengenalan bagi kajian ini adalah, menurut Angelin Tawan et al. Menyatakan bahawa memiliki kecerdasan emosi dan efikasi kendiri yang tinggi membolehkan seseorang guru sentiasa berada dalam keadaan emosi yang stabil serta keyakinan diri yang tinggi terhadap pencapaian kepuasan kerja. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, terlebih dahulu saya definisikan apakah itu guru bimbingan dan kaunseling, kecerdasan emosi, efikasi kendiri dan kepuasan kerja. Guru bimbingan dan kaunseling terdiri daripada kalangan guru yang sudah menjalani kursus dalam bidang kaunseling dan telah mendapat surat pelantikan sebagai kaunselor sekolah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kecerdasan emosi pula ialah kebolehan dan keupayaan seseorang guru untuk mengenal pasti emosi dan orang lain serta dapat mengawalnya dengan cara-cara tertentu bagi menghasilkan hubungan sosial yang baik. Efikasi kendiri pula ialah keyakinan seseorang guru tentang keupayaan untuk mengatur dan melaksanakan satu siri tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu tugasan sebagai pendidik dalam konteks yang lebih spesifik di sekolah. Dan akhir sekali ialah kepuasan kerja. Ialah suatu tindak balas emosi atau perasaan sama ada suka ataupun tidak seseorang guru terhadap sesuatu tugasan yang diberikan. Reka bentuk dalam kajian ini ialah kajian tinjauan secara rentasan yang menggunakan soal selidik yang diedarkan secara rawak kepada sampel-sampel iaitu guru bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah di Sarawak. Data yang diperolehi antara kecerdasan emosi, efikasi kendiri dan kepuasan kerja seseorang guru. Kajian ini juga merupakan kajian kuantitatif. Beberapa ujian statistik digunakan untuk menganalisis data dan menentukan sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor di atas. Analisis data yang digunakan adalah SPSS dan SAM. Kajian tinjauan dipilih sebagai reka bentuk kajian. Ini kerana kajian perlu disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, sampel yang digunakan ialah kajian dijalankan di sekolah menengah di Sarawak. Sampel kajian terdiri daripada 229 orang guru bimbingan dan kaunseling yang dipilih secara rawak daripada setiap sekolah. Guru-guru berkenaan adalah berdasarkan demografi yang berbeza. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah bagi tujuan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis. Berdasarkan kajian ini, pengkaji menggunakan soal selidik. Soal selidik digunakan untuk mengukur perbezaan tahap kecerdasan emosi, efikasi kendiri dan kepuasan kerja. Dalam kajian ini, item-item yang digunakan adalah seperti yang terdapat dalam jadual. Kecerdasan emosi guru, bilangan itemnya adalah sebanyak 28 item, efikasi kendiri 39 item dan kepuasan kerja guru 27 item. Berikut ialah dapatan kajian. Sebanyak 7 ciri demografi dalam soal selidik seperti jantina, umur, tempoh berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling, tahap pendidikan, tempoh berkhidmat di sekolah semasa, tempoh berkhidmat di sekolah sebelum sekolah semasa. Dapatan data ini dibentangkan dalam bentuk jadual berdasarkan bilangan dan peratusan responden. Laporan demografi responden dipaparkan dalam jadual di bawah.
Dapatan hasil daripada kajian ini ialah dapatan analisis. Yang pertama sekali ialah dapatan analisis perbezaan bagi kecerdasan emosi. Perbezaan kecerdasan emosi guru dan jantina. Dan analisis kajian membuktikan perbezaan jantina, guru bimbingan dan kaunseling tidak mempengaruhi kecerdasan emosi guru. Dapatan yang kedua ialah perbezaan kecerdasan emosi guru dan umur. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan kategori umur tidak mempengaruhi kecerdasan emosi guru. Seterusnya ialah perbezaan kecerdasan emosi guru dan tempoh berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan tempoh berkhidmat tidak mempengaruhi kecerdasan emosi guru. Dan seterusnya ialah perbezaan kecerdasan emosi guru dan tahap pendidikan guru. Dapatan analisis ini membuktikan perbezaan tahap pendidikan tidak mempengaruhi kecerdasan emosi guru. Seterusnya ialah dapatan analisis perbezaan dari segi efikasi kendiri. Perbezaan efikasi kendiri guru dan jantina. Dapatan analisis kajian membuktikan perbezaan jantina tidak mempengaruhi efikasi kendiri guru. Seterusnya ialah perbezaan efikasi kendiri guru dan umur. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan kategori umur adalah mempengaruhi efikasi kendiri guru. Seterusnya ialah perbezaan efikasi kendiri guru dan tempoh berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan tempoh berkhidmat mempengaruhi efikasi kendiri guru. Dan seterusnya perbezaan efikasi kendiri guru dan tahap pendidikan guru. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan tahap pendidikan tidak mempengaruhi efikasi kendiri guru. Seterusnya adalah dapatan analisis perbezaan kepuasan kerja. Perbezaan kepuasan kerja guru dan jantina. Dapatan analisis kajian membuktikan perbezaan jantina tidak mempengaruhi kepuasan kerja guru. Seterusnya, perbezaan kepuasan kerja dan umur. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan kategori umur adalah mempengaruhi kepuasan kerja guru. Seterusnya ialah perbezaan kepuasan kerja dan tempoh berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan tempoh berkhidmat adalah mempengaruhi kepuasan kerja guru. Dan akhir sekali ialah perbezaan kepuasan kerja dan tahap pendidikan guru. Dapatan analisis kajian ini membuktikan perbezaan tahap pendidikan adalah tidak mempengaruhi kepuasan kerja guru. Kesimpulan daripada kajian ini adalah pada analisis kajian ini bahawa perbezaan tahap kecerdasan emosi guru tidak dipengaruhi oleh faktor demografi. Bagi efikasi kendiri dan kepuasan kerja adalah dipengaruhi oleh faktor umur dan faktor tempoh berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling, tetapi tidak dipengaruhi oleh faktor jantina dan tahap pendidikan. Terima kasih.